first time kita tengok sketches untuk Honda Civic ni memang berbeza sangatlah dengan model yang sedia ada sekarang, iaitu model generasi 10. Ada berlaku anjakan besar lah daripada Honda dari segi reka bentuk dan saya rasa dari segi falsafah sebenarnya. Jadi Honda nak jadikan Civic ni model paling popular mereka, diminati oleh lebih ramai lagi orang lah. Jadi cara yang terbaik untuk melakukan itu ialah untuk menghasilkan satu kereta yang mempunyai bentuk yang evergreen, reka bentuk yang kemas dan reka bentuk yang anggun. Jadi di sini kita nampak memang Honda Civic yang terbaru ni daripada perkataan project leader kereta ni sendiri, dia katakan memang dia punya sasaran dia adalah untuk menghasilkan sebuah kereta yang lebih anggun. Jadi apa yang kita nampak pada kereta ini ialah garisan-garisan yang selari, permukaan-permukaan yang tenang, dan juga kita lihat bagaimana walaupun mereka memanjangkan jarak ganda, kereta ni panjang sikit daripada kereta sebelumnya, tapi yang lebih penting lagi jarak ganda ataupun wheelbase kereta ni 35mm lebih panjang. Tapi agak aneh bila kita tanya jurutera Honda, dia kata ruang dalam kabin sama macam kereta sebelumnya. So kita pun heran lah, selalunya bila syarikat kereta panjangkan jarak ganda, dia nak cari ruang kabin yang lebih banyak. Tapi betul juga cakap dia. Civic generasi ke-10, dia punya cabin space bukan satu isu, memang kereta tu dah lapang. Dan kalau dia tak tarik lagi kabin tu ke belakang pun tak ada masalah. Jadi apa yang dia gunakan? Apa yang dia gunakan dengan jarak ganda yang lebih panjang tu? Jadi jarak ganda yang lebih panjang tu membolehkan dia orang tolak the tires to the corners of the car. So when they push the tires to the corners of the car, kereta tu nampak lebih panjang. Dan kalau you perasan sekarang, it has a rather swept back look, dia punya roofline dia pull back jauh ke belakang. So the whole thing now nampak rendah, nampak low slung, very sporty in a sense, tapi dia tak, because permukaan dia semua tenang, so it looks elegant. Itulah kita nampak di mana dia orang juga menggunakan jarak ganda yang lebih panjang tu untuk menghasilkan ride quality yang juga lebih chill lah, basically. Pasal bila panjang, satu ni kereta jadi lebih stable, dan juga bila panjang dia kurang sikit pitching motion dia tu bila kita lalu jalan yang ada undulation ataupun beralun. So ini membantu untuk menghasilkan satu kereta yang dia punya sifat ataupun karakter dia lebih santai dan lebih anggun. Kita tengok kemasan depan muka masih lagi kita kenal sebagai muka Honda, tapi di bahagian tepi garisan-garisan dia mau lebih kepada orang kata arah continental lah. Dan kita tengok reka bentuk lampu juga, dia punya light identity dia, especially dia punya daytime running lights, ialah panjang dan kurus. Dan dia ada macam cangkuk kat ujung, kat belakang pun sama. Jadi ini memberikan satu identiti yang agak unik kepada Honda Civic ni, kerana light identity sekarang adalah satu ciri yang sangat penting juga, kerana banyak syarikat kereta yang mula main dengan light identity untuk memberikan kereta diorang satu identiti jelas pada siang hari dan juga pada malam hari. Jadi banyak kereta sekarang kita tengok malam daripada jauh dah cam kereta tu apa. Untuk model RS kat belakang saya ni, perbezaan dia dengan model-model lain ialah kebanyakannya ialah body kit lah dan rim dengan tayar 18 inci ni. Jadi tayar 18 inci ni dengan rim ni semua package yang menjadikan kereta ni nampak lebih canggih lah. Juga dekat belakang ada ductile spoiler. Tapi yang paling penting sekali untuk Honda Civic kali ni lah pada saya adalah dua perkara lah. Pertama sekali reka bentuk tadi. Dan yang keduanya, bila kita tengok dekat dia punya brochure, dekat segmen safety tu, semua benda tick. Jadi setiap variant yang kita pilih mempunyai semua lengkap ciri-ciri keselamatan yang ditawarkan daripada RS ke V ke E. Cuma yang model E tu dia ada kurang satu benda je, iaitu dia macam dia tak ada connectivity. Maksudnya dia tak ada macam ada this app or connectivity di mana you boleh sambung kat phone you, so you boleh tahu kereta you tu kat mana, you boleh tahu kalau kereta tu anak you bawa keluar pada kawasan. So connectivity tu je yang tak ada. Yang penting sekali dia ada Honda Sensing. Jadi Honda Sensing punya suite ni lengkap untuk semua variant. Dan kali ni Honda telah mengemaskinikan sistem Honda Sensing ni dan hanya menggunakan kamera saja. Kalau dulu dia menggunakan gabungan kamera dan millimeter wave radar, kali ni dia dah buang millimeter wave radar. Jadi ramai orang tanya kenapa buang millimeter wave radar ni? Pasal ada orang yang berpendapat bahawa millimeter wave radar ni membantu untuk memberikan lebih keselamatan dalam keadaan-keadaan sukar. Contohnya waktu hujan. Tapi sebenarnya bila kita tengok data yang terkini telah membuktikan bahawa millimeter wave radar ni sebenarnya tak begitu membantu sangat. Sebenarnya millimeter wave radar ni mungkin adalah satu hindrance to the operations of the system, sebab bila ada visual dengan radar punya cue, kadang-kadang ada konflik.
So bila sistem tu ada konflik, dia akan memerlukan masa lebih sikit untuk resolve, nak membuat keputusan yang mana signal yang betul. Jadi sekarang bila hanya ada satu signal, iaitu signal visual, lebih senang untuk sistem itu membuat keputusan. Dan menurut Honda, dia orang dapati ianya lebih natural cara kereta tu respons. Itu menurut kata jurucakap Honda lah, dia punya large project leader dia. Dan juga kita rasa ini betul sebab Honda City pun dah menggunakan pure visual, dan bila saya bawa, saya tak ada rasa kereta tu macam pelik ke ataupun dia tak kurang selamat ke masa dalam waktu hujan. Dan kalau kita tengok Pro 2 Ativa dengan Myvi juga menggunakan sistem yang pure visual dan semua berfungsi dengan elok. Cuma bila kita kata hujan tu 50-50 lah. Misal memang bila dah hujan, yang radar pun akan mati. Sebenarnya radar dia pick up return hujan tu banyak. Itu memang very confusing sebenarnya bila ada radar. Juga satu lagi maklumat yang kita tengok, Tesla itu syarikat yang mempunyai mungkin software adaptive cruise control dan autopilot yang paling canggih di dunia juga tidak menggunakan radar. So there's something there lah. I don't think it's something that we should be worried about. In fact, it's something that we should be happy about. Sebab radar tu mahal sebenarnya. Dan selalunya radar tu duduk kat moncong. Kalau accident susah nak dan mahal nak ganti. Jadi kamera dekat atas ni adalah lebih mudah lah caranya nak menjaganya. Dan untuk kali ni dia datang dengan Honda Sensing yang 2.0, maksudnya ia berfungsi sampai low speed follow. Maksudnya dulu kalau kita sebelum facelift yang the last model, setengah model dapat level 1 1.5. Maksudnya dia bisa beroperasi pada kelajuan minimum 30 km sejam. Bawah pada itu bila masuk traffic jam kita kena take over. Itu memang banyak menyakitkan hati lah. Kalau saya dapat kereta, saya rasa sakit hati lah. Jadi sekarang Honda dah bagi sampai ke low speed follow, thumbs up sangat-sangat. Pasal awak kena betul, kalau awak beli kereta ni, tolonglah cuba dan guna sistem adaptive cruise control ni. Sebab ianya bukan saja satu sistem yang menambah keselesaan kita memandu, tapi juga satu sistem keselamatan yang sangat penting. Sebab dalam sistem ADAS tu dia ada macam-macam lagi. Bila ada adaptive cruise control, dia boleh kesan kereta depan, dan sistem yang sama boleh digunakan untuk forward collision mitigation, auto emergency braking. Semua benda tu menggunakan sistem yang sama. Jadi kalau awak on benda tu dan sentiasa gunakan, awak akan dapati cara pemanduan awak lebih tenang. Awak tak kerap tukar lorong. Dia macam tak kisah sangat orang masuk depan ni. Cuma kita tak nak orang masuk dekat sangat lah. So kadang-kadang kita kena jaga jarak dengan kita dan kita depan tu. Jangan bagi dia buka besar sangat. So kena pandai adjust lah dia punya sistem tu. Bila kita buka bonet Civic ni, inilah hadiah pertama yang kita dapat daripada Honda dari segi spesifikasi baru, iaitu sekarang semua varian datang dengan satu pilihan enjin. Nasib baik dia bagi enjin yang 1.5 turbo. Jadi kalau awak sebelum ni memang teringin nak pakai yang 1.5 turbo dan awak rasa harga tu tak berbaloi, sekarang semua varian E pun dapat 1.5 turbo, varian V pun dapat 1.5 turbo, dan of course yang varian RS ni memanglah dapat enjin 1.4 turbo. Jadi enjin ni banyak penambahbaikan yang dilakukan. Jadi fokus Honda untuk kali ni lah ialah NVH dan refinement. So kita tengok dekat enjin ni saja ada pelbagai perubahan yang telah dilakukan untuk menghasilkan NVH level yang lebih rendah lah. Jadi antara perubahan yang dilakukan ialah dengan mereka bentuk balik cheek and coil ataupun crankshaft. Jadi crankshaft kereta ni bila kita tanya, dia kata dia besarkan diameter. Maksudnya diameter bearing lah dekat conrod dengan bottom end lah. So itu membolehkan crankshaft tu jadi lebih rigid dan kurang transfer vibration masuk to the rest of the engine. Dan yang kedua, dia punya oil pan, of all things, oil pan dia juga lebih rigid, dan itu juga dikatakan membantu untuk mengurangkan NVH level daripada enjin itu sendiri. Dari segi power output, dia meningkat sikit kepada 182 PS, torque 240 Nm, kuasa tu dah 6000 RPM. Untuk torque tu daripada 1700 sampai 4500, a nice flat torque band. Dan enjin ni juga datang dengan komponen turbocharger yang baru, yang sama size dia turbocharger dia, bukan ni, cuma mungkin dia, saya tak faham, dia tak cerita dengan detail apa yang dia buat. Mungkin geometri dia punya vanes tu berbeza ataupun lighter turbocharger. Pasal dia punya hasil dia kata ialah enjin yang lebih responsif. So I'm guessing the turbo spool up time is lower lah. Dan juga kalau kita tengok dekat belakang ni, banyak foam yang digunakan dan dia punya presentation pun dia cakap dia memang banyak gunakan insulation lah untuk mengurangkan bunyi masuk ke dalam kabin. Dan juga bushing yang digunakan ni juga direka bentuk untuk menghasilkan kabin yang lebih senyap dan to isolate all the vibration from the engine and transmission and also the drive line from entering the cabin. Yang menariknya, untuk sebab enjin semua sama kan,
Tapi untuk variant V dengan variant E, dia punya fuel consumption ialah 6 liter per 100 km. Tapi untuk RS ni 6.3 liter per 100 km. Boleh teka tak kenapa? Sebab dia ialah, this is the culprit that makes the car has 0.3 liter per 100 km more than the other two variants. Sebab yang ni lebar sikit, yang ni tayar 235, yang lain tu 215 tak silap saya. So this extra width tu menyebabkan dia ada extra rolling resistance, and that's why you get a slightly higher fuel consumption figure. But of course lagi lebar tayar ni, of course slightly better performance lah. Dan menurut the large project leader untuk Honda Civic ni, dia kata kereta ni dia punya tuning dia tu memang unik untuk setiap variant katanya. Jadi untuk sebagai contoh, dia kata power steering, electronic power steering ditala untuk rim 16, 17 dan 18 inci, slightly different settings. So my guess is that untuk yang ni mungkin because it's already low profile, so dia tak perlu terlalu laju kot dia punya respons. Saya tak tahu lah macam, tapi dia berbeza lah. Maksudnya kalau you tukar size, kereta tu akan berasa berbeza sebab dia punya tuning steering dia dan juga benda-benda lain adalah mengikut variant. Pada saya, perubahan yang paling besar kepada Honda Civic ni berlaku di dalam kabin lah. Pasal bila mana kita nampak lakaran konsep awal, kita tengok betul ke ni Honda Civic, kan? Sangat minimalis dia punya reka bentuk papan pemuka. Dan bila kita tengok gambar mula-mula pun kita tengok, apa tu? Okay, so ini dia punya startup sequence ya. Jadi ini menjadi buah mulut sikit lah, sebab ramai yang berharap dapat full digital display, tapi tak dapat full digital display sebab yang speedometer tu masih lagi analog. Tapi apapun, ianya multi information display dan banyak jugalah maklumat yang boleh dilihat di sini. Jadi bila kita tengok kali pertama kabin kereta ni, lakaran dia tu, kita tak perasan yang dia punya bentuk ni honeycomb. Gambar pertama tu keluar, kita nampak bentuk sarang lebah ni, dan terus kita nampak wow, nampak cantik dan memang bila kita datang tengok inspect kali ni in real life, memang kemasan dia halus lah. So satu, lebah ni memang genius lah. Reka bentuk sarang lebah ni, kalau kita tengok kat mana-mana pun, mata kita akan tertarik kepada benda tu. Ini tak tahulah apa magic dia. Kalau letak kat grill pun orang tengok, kalau letak dalam structure honeycomb kereta Formula 1 tu pun, cantik. Walaupun ianya is actually bentuk yang optimized for density, optimized for strength and for other things, practical reason. Tapi at the end of the day, kemasan sarang lebah ni memang nampak cantik. Dan saya juga suka kerana dalam Honda Civic kali ni tak banyak sangat permukaan kilat piano black. Kat sini ada sikit lah piano black dia Dan juga saya suka dia punya reka bentuk tombol-tombol ni. Tombol-tombol ni, walaupun kalau saya nak rasa ada slightly heavier, more positive feel, kan, dia punya klik dia tu, tapi this is a nice design. Rupa bentuk dia cantik, dia got nice knurling macam ni. So this is all very nice. Dan of course ni aturan tombol aircon macam ni memang stylo lah. Saya rasa stylo sangat lah. Dia tak nampak dekat dalam tapi dia bergerak macam tu. So this is very stylo. Dan satu lagi saya suka dekat tengah-tengah ni, dia tak ada piano black. So dia panggil fingerprint resistant surface, which I think is like Honda kata safe hub. Memang ramai orang komplain bekas jari kat sini, so kita buat fingerprint resistant surface. So maksudnya plastik tapi ada macam pattern halus-halus ni, dia tak nampak lah bekas jari melekat sangat. Selain daripada tu, yang ni memang ada Android Auto dan Apple CarPlay whatever. Cuma dia tak wireless lah. Dan kat bawah ni ada dua power output, dan ini ialah kotak gear CVT. Dan kotak gear CVT ni, menurut large project leader untuk Honda Civic ni, dia kata kotak gear ni dia boleh tahu kalau kita tengah nak melenjan kereta dekat track sebagai contohnya. Dia tengok kita punya speed, masuk corner semua, dan dia akan adjust untuk keadaan track, which means I think it will hold the gear much higher and do more aggressive gear changes lah. Dan kalau kita tak nak dia automatic je macam tu pun boleh, pasal kat sini boleh pilih drive mode. So kita boleh tengok drive mode, boleh pilih ini sport, normal dan econ. And of course dia datang dengan electric park brake, which is very nice, cleans up all the dashboard. Dan ada center console sini, ada ruang seat barang lah. Dan untuk seat RS,
Ini bukan full leather, it's half leather sebab dekat tengah-tengah ni ada macam fabric ya. So this fabric is very nice, dia grippy. So untuk mereka-mereka yang suka memandu dengan agak cergas, so seat ni akan hold kita, dia akan grip kita dengan cantik. Dan kat sini kita nampak ada kemasan warna merah lah, ada red stitching ni, merata-rata ada. Kat sini ada, di sini pun ada. Dan juga untuk RS ni juga ada kemasan merah di bahagian pintu. The rest of this car memang feels, the quality level dia dah up lah. Honda dah up dia punya game. Kat atas dashboard, top of the dashboard pun soft touch plastik, sini pun soft touch plastik. Kat sini bawah ni masih lagi hard plastik, tapi dekat sini, kat tempat kita pegang, is soft touch plastik. Dan kita tengok dia punya kemasan switch juga, reka bentuk dia sekarang dah ada this metallic finish lah. So nampak very fine, see, very fine finish. So that makes it feel more premium lah. I like the feel. I like the feel. Kat sini pun menggunakan that fingerprint resistant plastic, and this whole thing feels, even the door handle feels nice. Kita tengok ada speaker ni. Jadi untuk variant ni dia ada 8 speaker, dengan variant V dia ada 8 speaker, 4 tweeter dan 4 speaker mid range lah. So di sini kita tengok dia punya kawalan untuk cruise control sebelah kanan, adaptive cruise control. Ini tempat kita turn on and off. Ini untuk set, dan ini untuk pilih jarak. Yang ini untuk lane centering lah, selalunya lane keeping Ini untuk cancel lah. Sini sebelah kiri adalah untuk kawalan sistem hiburan. Steering punya reka bentuk dia pun cantik, saya suka. Ada juga bentuk hexagonal, but more like trapezoid lah. Dan kita tengok, it's a nice small steering, and dia punya tak too thin, and bila kita pegang pun tak kurus sangat, sedap lah, sedap elok je kita pegang. Overall this is a very nice steering to hold. Jom kita duduk belakang sekejap pula. Ruang belakang ni tak pernah menjadi isu sangat kepada Honda Civic. Saya ingat dah 2-3 generation dah tak ada isu dah. Dan yang ni pun terus sama lah. Kita tengok saya duduk ni saya duduk depan tadi pun saya dah rasa lapang dah dekat depan. Dan bila saya duduk kat belakang ni, saya tengok ada ruang satu penumbuk lah kat sini. Jadi ini menunjukkan ruang yang sangat cukup lah, sangat sesuai untuk saya. Dan juga saya boleh masukkan kaki ke bawah. Jadi bila boleh masuk kaki ke bawah, dan memang dia tak ada rasa keras ke kat bawah ni. Dia memang ada macam sponge sikit. It's nice and a good slope. So bila you duduk letak kaki, tak adalah rasa sakit. Dan it's very nice that Honda bagi juga soft touch plastik dekat sini. Dan juga ada padding kat sini. Dan of course kat sini pun ada padding lah. Dan dia masih lagi menggunakan that fingerprint resistant punya surface. Dan permukaan belakang ni reka bentuk dia sama dengan depan. Cuma yang depan tadi dia ada lampu suasana kat sini Yang kali ni tak ada lampu suasana. Jadi kita tengok kat belakang ni, inilah dia punya tweeter. Dan kat bawah tu ialah dia punya speaker biasa. So dia ada 8 speaker macam saya cakap tadi Dan perbezaan yang ini dengan model sebelum ni ialah sudut sandaran ni. Jadi menurut Honda, sudut sandaran ni ialah satu darjah lebih menyandar. Ini patutnya menjadikan ianya rasa lebih selesa sikit lah. Dan saya rasa memang ada perbezaan sikit lah. 1 degree may not seem like a lot, tapi sebenarnya dianya mungkin adalah perbezaan antara selesa dan tak selesa. Dan center armrest ni, saya tengok dia punya ketinggian dia hampir sama dengan yang kanan. Jadi itu penting lah, kadang-kadang center armrest terlalu rendah, terlalu tinggi, jadi tak selesa. Yang ni saya duduk rendah sikit daripada yang ni rasanya, tapi very close to being even lah. So that's very nice. Juga bila kita tengok dekat seat belakang ni juga menggunakan half leather, juga ada fabric insert. Jadi fabric insert ni juga akan menjadikan ianya grippy lah, dan not to mention dia nampak lebih sporty. Untuk penumpang belakang, kalau naik kereta ni tak kisah panas sebab ada juga aircon vent yang boleh dikawal bukaan injap. Dan di bawah ni juga ada 2 USB outlet. Jadi bila dah ada 2 aircon vent dan juga ada 2 USB outlet, maka lebih selesa lah kita untuk penumpang walaupun di bahagian belakang. So ruang belakang ni pun saya boleh bagi thumbs up jugalah. Dan cuma saya lah, ini personal lah. Bumbung hitam ni saya tak apa berkenan sangat sebab hitam tu berasa sempit. Tapi kat Malaysia ni yang ni sporty. So ini yang orang suka. So nak boleh buat macam mana, saya in the minority. Kalau saya nak rasa warna kelabu ataupun warna putih lah kalau boleh. Tapi of course di Malaysia orang suka warna hitam. So that's fine. What to do? Ya. Kita tengok boot pula kejap. Jadi untuk variant RS ni, apa yang cantik best lah. Dulu macam this macam
enamel glass feel. It's nice looking bike. Anyway, so kat belakang ni kita dapat this new spoiler, agak agresif juga untuk sebuah family sedan. But because this is the RS, then you know Honda fanboys memang suka little bit of aggressiveness in their car. So dapatlah Honda bagi this rather aggressive ducktail spoiler, which is nice. Dan di sini kita tengok dia punya boot ni, luas dia ialah 492 liter. Jadi 492 liter tu kalau macam bag luggage lah, masuk kapal terbang yang medium size, saya rasa 4 boleh masuk straight ni, tak ada masalah. Kalau maksudnya kalau 4 orang lah nak pergi long trip seminggu ke, tak ada masalah lah, seorang satu bag masuk, boleh bawa terus pergi ke airport. Dan kita tengok kat bawah ni dia ada butang ni lah. Butang ni ialah untuk kita tarik, seat akan turun. So bila seat turun, senang kita boleh tolak daripada sini lah. Kalau kita nak angkat barang-barang yang panjang, dia akan turun. Dia ada 40-60 punya split. Bila kita dah tarik ni, kita akan boleh tolak seat tu untuk turun ke dalam. So itu adalah satu lagi benda yang bagus lah. Now of course kita tengok dia punya kemasan dia dengan berbalut semua orang ni. Dia punya metal part, so that's very nice. Dan untuk kereta ni, kita tengok dekat bawah ni ada satu space saver spare. Dia kata ini for temporary use only lah. Dan dia memang bagus lah. Space saver spare ni bagus pasal dia jimat ruang dan juga jimat berat. Tapi setengah orang tak suka, dia orang nak full size spare. Dia tak ada power boot, ada satu handle kat sini untuk tarik turun lah. Tak nak bagi tangan kotor. So kita nampak kat belakang ni dia punya reverse camera dia. Walaupun dia orang dah berjaya menghasilkan satu kereta yang kelihatan lebih anggun dengan permukaan-permukaan yang tenang, tapi saya rasa masih lagi ada ciri-ciri yang agak nampak mudah lah ataupun agresif daripada model lama, iaitu dia play with negative surface kat sini. Wah, twice the scallop, negative surface. There's a very long, very strong character line kat sini that helps to define the shoulder, and that's very important to the whole design of the car. Jadi kalau kita tengok daripada tepi ni kan, kita nampak dia punya negative surface kat sini dan another negative surface membantu untuk menjadikan kereta ni kelihatan lebih ringan. Cuma kat bahagian bawah ni baru ada positive surface, baru dia start to become convex. So concave dan convex, ringan dan berat balik. Dan kat bawah tu dia masih lagi ada satu lagi concave punya surface untuk membantu memberi imbangan lah. Jadi maksudnya apa yang kita nampak adalah the strong shoulder character line, dan there's a bit of strength in the center of the door to create macam orang kata sini, dan nampak ada strong character line. So kat setengah ni membantu lagi lah untuk menjadikan kereta ni nampak ada long strong parallel lines. So this strong parallel lines nampak dengan bawah punya character line ni menghasilkan kereta yang nampak panjang lah. Dan this nice little trick bila dia angkat ni ke sini, sebab boot line ni kena agak tinggi So untuk boot line ni nak match, kalau tidak dia nampak turun ke bawah sangat, tak cantik lah, dia nampak macam fastback, hatchback langsung. So dia nak ada juga 3 box punya design. So dia angkat ni ke sini so that this boot line will match nicely. And of course boot ni kadang-kadang dia tak boleh rendah sangat, sebab there is a certain angle that you must achieve to achieve aerodynamic efficiency and that sort of thing. And also of course slightly higher boot gives more room for the bonnet. Ni dia ada sikit bangga lah, dia cerita kita ni macam mana dia lipat dan bagi rapat Jadi bila dia lipat dan bagi rapat, selalu dia memang tebal sikit tau masuk ke dalam. Jadi bila dia lipat dan bagi rapat, dia kata ni kena hand finish ke apa, saya pun tak ingat. Tapi maksudnya dia lipat ni dia membolehkan tayar ni, track dia lebar, dia boleh tarik keluar sikit supaya tayar tu masuk tak berlaga dengan benda ni. So this is like small touch yang dia orang buat untuk menghasilkan track yang lebih lebar and make the car more stable. So you know, little things all matter. And of course kat belakang ni menggunakan multi-link rear suspension lah. Multi-link rear suspension ni cukup sophisticated, so you boleh kawal macam-macam lah. You punya toe in dan toe out at different suspension compression punya location. So this memang boleh bagi dia orang a lot of range of control untuk memastikan kereta ni mempunyai kestabilan. Dan kita tengok dia punya wheel arch ni pun berbalut dengan this like macam felt punya material Yang ni juga akan membantu mengurangkan bunyi masuk ke dalam kabin. Satu lagi ciri saya nak tunjuk ialah kat bumbung ni lah. Jadi kat bumbung ni nampak macam tak ada apa lah bumbung kan. Nampak macam bumbung ni skeping, tapi sebenarnya bukan skeping Ni adalah piece yang asing. Inilah piece yang asing. Dan bila dia orang nak sambung ni, dia orang menggunakan laser brazing machine. Jadi laser brazing ni memang cukup halus dia punya
kemasan dia. Jadi bila kita tengok kat sini kita tak nampak dia punya kemasan, so dia boleh terus cat sekali, tak payah bubuh. Kadang-kadang kereta ada bubuh plastik tutup kat sini, yang getah tutup, buruk nampak. So they did that guna laser brazing, sekarang nampak clean. So Honda Accord juga menggunakan sistem ataupun sistem penghilangan, proses penghilangan yang sama, dan Honda Malaysia terpaksa laburkan untuk beli laser brazing machine tu lah. Mahal lah benda tu untuk supaya dia boleh buat CKD benda ni di Melaka. Jadi secara keseluruhannya saya rasa peningkatan harga yang dikenakan oleh Honda iaitu RM125,000 untuk varian E, RM138,000 untuk varian V dan RM144,000 untuk varian RS ni ialah satu yang agak fair juga, sebab the major upgrade yang you dapat ialah you dapat enjin 1.5 liter turbo. So enjin 1.5 liter turbo ni memang menurut Honda untuk model generasi ke-10, 60% daripada Honda Civic generasi 10 yang dijual seluruh dunia mempunyai enjin 1.5 liter turbo. Jadi kebanyakan orang memang nak enjin tu, dan orang yang lain tu mungkin dia bukan tak nak, tapi mungkin perbezaan harga. Jadi dia kata why not bagi even the entry level grade enjin yang sama, because that's primarily apa yang orang nak. Spek lain-lain tu kira okay, you boleh ada dan boleh tak ada. Dan kali ni you bagi enjin 1.5 liter turbo dan you bagi the best in terms of safety dari segi Honda Sensing 2.0. Jadi kalau awak tengah mencari kereta keluarga, saya rasa dia dah jatuh wajib lah awak kena pandu uji kereta ni dan datang tengok dengan lebih dekat lagi supaya awak boleh faham dari segi reka bentuk ni macam mana. Kadang-kadang dalam gambar kita mungkin nampak tak cantik, tapi kat dalam real life nampak cantik. Dan juga kabin dia saya rasa kena duduk dan rasa baru rasa betul-betul macam mana. Okay, sampai situ je video kita kali ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tekan butang subscribe dan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Mana Malaysia pun yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.